inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa an taqdiya hajati. حاجاتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. اهدنا الصراط المستقيم. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu sambung. Okay. Jadi semua yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita sambung insya-Allah perbincangan kita. Ada yang tertinggal pada minggu sudah? Satu istiqamah, satu lagi apa? Ada soalan siapa yang tanya masih ada ke? Allah kata okay. Baik, okey, insya-Allah kita bincang sedikit tentang apabila dahulu saya bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang bagaimana penciptaan manusia tu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa akan ada di kalangan kalian in ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Baik, bagaimanakah sepatutnya kita memahami persoalan tentang ketentuan Allah? Ya, bagaimana sepatutnya kita orang-orang yang beriman, ya, beriman. Bila sebut beriman dalam konteks kita ialah memahami cara ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sebab keluar daripada memahami persoalan tauhid ini pelbagai, keluar daripada persoalan fiqh pelbagai,
So ini adalah persoalan akidah dan iman. Dan saya ulang balik, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berkata ketika saat Islam dah mula terserak dan ramai orang daripada Basrah datang pada musim haji dan berjumpa dengan beliau dan menceritakan pemahaman yang bagian-bagian soal qada dan qadar. Maka Ibnu Umar menegaskan bahawa Allah tidak menerima solat, Allah tidak menerima puasa, Allah tidak menerima zakat, bahkan Allah tidak menerima jihad. Seandainya, kata Ibnu Umar, kamu tidak betul memahami soal qada dan qadar. Jadi sebab qada dan qadar adalah satu persoalan dalam rukun iman. Salah satu daripada rukun iman adalah beriman. Beriman. Apa itu iman? Bila saya sebut beriman, apa itu iman? Iman huwa al-iman huwa tasdiqun bil qalb. Iman adalah hati membenarkan sesuatu. So, subjek yang nak dibenarkan oleh hati ini ialah soal qada dan qadar, ketentuan. Dan kata Ibnu Umar, kalau dia buat solat, buat segala macam, tetapi hatinya tidak membenarkan. Dan bila kita sebut, kita kena memahami dalam bentuk kita, yang Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Mu'tazilah ada pemahaman dia, Syiah ada pemahamannya, Qadariyah ada pemahamannya, Jabariyah ada pemahamannya. So Ahlussunnah wal Jamaah ada pemahaman. So apa yang kita nak bincangkan adalah bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memahami, meyakini persoalan qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik. Sebab itulah apa yang Allah tetapkan, kita tahu itu dalam persoalan qada dan qadar. Sebab itu disebutkan dalam hadis khairuhu wa syarruhu. Khairuhu wa syarruhu, sama ada baik ataupun buruk, maka dia dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik atau buruk, setiap sesuatu itu telah berlaku dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Persoalan yang timbul di kalangan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah dan segala macam mazhab yang bukan daripada pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setengah daripada mereka beranggapan Allah juga tidak tahu apa yang akan berlaku nanti. Allah juga tak tahu nanti saat ini berlaku apa. Ada. So kita tengok bagaimana sepatutnya kita memahami. So kita nak bincang apa yang kita patut. Maka dengan sebab itu, marilah kita secara sepintas lalu kita tengok makna qada dan qadar itu dahulu. Boleh tak kita mengetahui qada dan qadar? Kalau saya tanyalah, just tanya nak punya bincang. Dah sarapan ke? Ada kat luar ya? Alhamdulillah. Okey. Apa itu? Bolehkah kita tahu qada dan qadar? Bolehkah kita tahu qada dan qadar? Macam mana kita boleh tahu? Kita dah lebih suka tak datang. Itu berarti mana dia datang ni? Mana dia pergi saja. Boleh tak kita tahu tentang qada dan qadar? Jawapannya adalah tahu. Bila dia berlaku. Bila dia berlaku, oh saya datang, alhamdulillah hari datang dapat 8.30. Hak tadi, hak yang dah berlaku kita tahu. Tetapi apa yang berlaku 9 nanti, itu dalam qadar, dalam ketentuan. So sebab itu semua yang saya kasih lihat, kita tengok secara lebih kurang lah InsyaAllah perbahasan ilmu tauhid akan lebih dalam membincangkan perkara lagi. Tapi sebab supaya nampak hidayah ni, jangan orang melihat secara salah benda yang patutnya betul kan. Macam itulah. Nanti supaya nanti, sebab nanti insyaAllah ada perbahasan juga tentang adakah hidayah itu perlu diminta atau ditunggu saja. Sebab kalau dah memang Allah yang menentukannya, so apa lagi peranan kita sebagai manusia salah faham juga kan. Okey, baik. Qada, apa nak qada dulu ada bincang lah, tapi saat kita refresh lah pagi ni. Saya tak izin untuk minum Apa
Qada maknanya adalah tunai, laksanakan. Saya dengar kan? Qada tunai atau laksana. So, apa saja yang tertunai, setiap yang tertunai atau terlaksana atau berlaku, dia telah ada bendanya terlebih dahulu. Apa dia terlebih dahulu? Adanya qadar, ketentuan. Maknanya Allah telah menentukan ketentuan, dan setiap yang berlaku itu semuanya dengan ketentuan tersebut. Sebab tu qada dan qadar. Mana lebih dulu? Qada qadar. Qada kan qadar? Qadar lah maknanya ketentuan. Apa yang nak berlaku semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan ini semua benda, dan kemudian maka berlakulah benda tersebut. Okey. Baik, sekarang ni semua yang saya kasih lihat bagaimana kita patut memahami. Oleh kerana kita tidak ditaklifkan untuk tahu, kita tak diperintahkan untuk tahu apa yang ditulis oleh Allah kepada kita. Tak ada satu perintah pun supaya kita ini suruh tahu apa yang Allah tulis untuk kita. Lantas antara qadar dan qadar itu bagi manusia ada satu benda namanya ikhtiar. Ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Itu ikhtiar. Ikhtiar daripada kalimah khiyar. Khiyar bermaksud manusia ada upaya memilih. The power to choose. Manusia dia ada satu kuasa memilih. Baik, maka Ahlussunnah wal Jamaah berpegang bahawa kerana kita tidak tahu qadar dan kita tidak disuruh pun tahu tentang qadar, kerana qadar adalah hak dan kerja Allah, maka Allah telah membuat bagi manusia namanya ikhtiar. Baik, saya minta tolong angkat tangan kanan sikit. Kanan. Yang tangan tak ada kanan. Nak buat macam mana? Baik, jatuhkan tangan. Boleh buat tak? Itulah dia ikhtiar. Tapi sebenarnya hak berlaku tadi sebab kita pilih untuk buat. Tetapi hakikat dalam hati kita tahu sebenarnya Allah telah pun menulis apa yang kita angkat tangan tersebut sebenarnya. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, apa yang kita fikir dalam memahami qada dan qadar adalah memikir tentang ikhtiar tersebut. Maknanya kita bergerak dalam daerah ikhtiar, tetapi dalam hati. So dia ada benda yang kita buat dan ada benda yang kita yakini. Yang kita yakini bahawa setiap yang berlaku ini datang daripada ketentuan Allah. Apa yang kita kena buat? Kita kena buat ikhtiar. So dalam konteks kita, adakah kita mati dalam keadaan baik atau buruk? Tahu tak tahu? Kita tak tahu, tapi kita boleh ada ikhtiar tak? So ikhtiarlah supaya mati dalam keadaan baik. So dalam hal ini kita telah faham apa kerja kita dan apa kerja Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan kerja kita dan kita tidak perlu laksanakan kerja Allah. Dulu saya buat contoh yang paling kita mungkin mudah faham sangat, mudah faham juga. Kerja kita sebagai majikan dan kerja orang gaji kita sebagai bibi. Dia kena faham tak kerja dia? Dia kena faham kerja kita tak? Bibi kena faham kerja kita tak? Boleh dia nak faham, tapi kena tak kena? Dia tanya kita kan, hari ni apa? Kena pula dengan okey, sebab maknanya Masya Allah dengan bibi, dengan tuan dia pun Masya Allah dia tahu bahawa aku kena tengok kerja aku kena tengok kerja aku. Tetapi dia tahu tuan dia ini menentukan gaji dia dan segala macam. Tetapi Masya Allah dia tidak ada hak bertanya, oh tuan kau buat apa? Oh saat ni ke kelas lepas kena macam balik terus ke apa? Kau siapa? You siapa? You buat you punya kerja. Dia tanya sangat, tanya menyapu pun tidak. Itu masalahnya ya. Jadi sebab itu semua yang saya kasihkan, apa yang kita kena faham dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah bila kita tahu daerah ikhtiar,
dan kemudian nun di balik hati kita tetap meyakini bahawa semua benda itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa faedah dia? Apa faedah dia? Faedahnya adalah, faedahnya pernah ada kadang-kadang kita sedih sangat sebab mungkin meninggal orang yang kita sayang. Lepas tu orang sebut apa lagi? Yelah, innalillah tu dah settle dah. Sabar. Lagi apa lagi? Apa lagi? Ialah Allah dah menentukan. Nampak? Aku rasa bila kita, apa perasaan yang sebenarnya ada bila kita tahu bahawa Allah menentukannya. Kalau kita nak tengok senang, jadi ini orang kata in real, masa peristiwa kehilangan MH370 kan, kat sama-sama hotel, kan? Ada orang Islam, ada orang tak Islam, berhadapan dengan satu musibah. Boleh tengok tak perbezaan ketara depan mata bagaimana dua orang, itu bukan golongan Nabi-Nabi itu bukan golongan salih, bukan awliya, bukan golongan orang awam biasa, orang macam kita juga. Tetapi dalam hati dia bahawa semua itu ketentuan. Memang nak marah, memang tak puas hati, tetapi nun di hujung hati itu ketentuan daripada Allah. Tengok dia punya perilaku dia. Yang seorang ni berguling-guling, terbaring-baring, meratak-ratak, tarik. Ada dalam gambar semua kan? Tetapi orang Islam, Masya Allah, sedih, of course sedih. Tetapi Masya Allah, kenapa? Sebab nun dalam hati itu Allah dah menentukannya. Nampak tak? Rupanya qada dan qadar itu menjadikan satu iman itu menjadikan menghantar seorang itu ke daerah ketenangan yang tak akan ada melainkan orang itu ada beriman dengan qada dan qadar tersebut. Jadi sebab itu walaupun kelihatannya macam apa guna saya buat, no. Kerja kita adalah ikhtiar, kerja kita adalah berdoa, kerja kita adalah memohon harap, kerja kita adalah melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Ya Allah, semuanya di atas takdir Engkau ya Allah, kami serahkan diri kami. Jadi cara macam tu, Masya Allah, kita tahu apa yang patut kita buat dan kita tahu patut apa yang kita imani dan yakinkan insya Allah dalam hati kita ya. Jadi sepintas lalunya begitulah keadaannya. Maknanya fokus kepada apa yang boleh kita ikhtiarkan ya. Kita nak bangun boleh, nak duduk boleh, kita nak solat boleh, kita tak solat actually boleh tetapi Masya Allah manusia itu boleh melakukannya ya. Saya tak dapat hidayah maka saya tak solat. Kalau you solat boleh tak? Boleh. So maknanya adalah ikhtiar. So manusia bergerak dalam daerah ikhtiar. Tapi nun di lubuk hati semua benda ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya baca buku Stephen Covey. Dia tulis dia cerita tentang Lawrence of Arabia dan dicerita bagaimana betulnya orang Islam dan bagaimana orang Islam tenang. Dia cerita dalam bagaimana tenang. Dia cerita Lawrence of Arabia dulu. Lawrence of Arabia ni memang terugah. Dia adalah, nanti kita cerita bab lain. Bab munafik masuk dalam Islam menjatuhkan kekuasaan Islam dan khilafah Islamiyah sehingga jatuhnya Uthmaniyah. Itu kita cerita kalau nanti masa panjang lah. Mungkin masuk insya-Allah pada surah Baqarah. Nanti insya-Allah dia cerita ayat munafik, kita tengok fungsi dan kesan sampai berlaku pada hari ini, bagaimana usaha mereka menjatuhkan Uthmaniyah. Dan sebab itu Uthmaniyah jatuhnya pertama, tahu apa yang berlaku? Tubuh satu negara Israel. So hadiah daripada kejatuhan itu adalah tertubuh sebuah negara yang namanya Israel. Jadi sebab itu itulah dia. Okey, apa tadi nak cerita ni? Mana dia? Alhamdulillah sejuk hati kan, masih bersama dengan saya kan. Takut sangat. Dekat mana tadi? Bila Ustaz. Okey. Dia cerita pengalaman Lawrence of Arabia ni bila dia duduk dengan orang Badui ya. Orang Badui ni dia
mengembalakan, dia biasa ada menternak kambing dan kemudian ada pengembala yang diupahkan. Kemudian katalah satu hari datang yang menjaga atau pengembala kambing itu report pada dia, menceritakan bahawa kambingnya mati ataupun dibaham serigala. Spontan keluar satu perkataan. Katalah orang bagi tahu satu benda, spontan keluar satu perkataan. Apa dia? Masya Allah, dia geram kan? Keluar Maktu. Ya, sebab orang pada dia disebut Maktu. Dia tulis, lalu seorang dia tulis Maktu. Maktubun. Kata yaktubu katban katibun maktubun. Maktub bermaknanya adalah telah tertulis. Kat mana? Di qadar. Qadar telah menuliskan. Maknanya dia kata, oh, bila orang bagi tahu saja spontan keluar maktub. Telah tertulis. Dan menjadikan dia tak ada tenang-tenang, tak ada terajang-terajang, hak yang caki-maki, yang kambing dah ada pun kena marah juga, Masya Allah. Hilang dah cakap. Dia terajang pula marah hak ada ni kan. Sebab Masya Allah, dia sangat kagum. Tetapi dia kata apa? Dia nampak, dia faham. Dan tidak menyebabkan orang itu akan melepaskan kambingnya pada serigala. Sepatutnya dah tulis, dah sebut Maktu tertulis. Mana biar je lah. Dia tidak biar. Pemahaman yang betul antara memahami qadar dan ikhtiar. Memahami qadar dan ikhtiar dan qadar yang berlaku. Jadi sebab itu Masya Allah, maka didapati dikatakan bahawa sesungguhnya dia pelik dengan masyarakat ini. Dia kata apa dia? Tenang, tetapi ikhtiarnya tetap ada. Ya, Allah Ta'ala. Kalau tak ada, kita masuk lagi bab dalam apa? Kelas tauhid lah insya-Allah ya, dalam bab al-aqidah. Kita sambung insya-Allah perbincangan kita dalam bab ayat ihdinas siratal mustaqim. Dulu saya juga menyebut juga ya. Inilah payah sangat berjanji banyak sangat ya kan. Okay. So jadi pula untuk cerita tentang makna istiqamah. Boleh? Okey. Istiqamah. Dan saya cuba nak mengambil perhatian kita bahawa setengah daripada kita suka menterjemahkan istiqamah itu sebagai berterusan. Tapi tahukah kita bahawa istiqamah tersebut sebab istiqamah ni sebenarnya adalah piawai agama. Piawai dalam agama adalah istiqamah. Ataupun standard agama ni adalah istiqamah. Sebelum sampai pada istiqamah, kita tidak mencapai ISO ataupun standard dan piawai dalam agama kita. Sebab tu istiqamah ni sebenarnya adalah kedudukan ataupun ranking paling tinggi. Kalimah istiqamah adalah merujuk kepada piawai ataupun standard ataupun ISO sesuatu amalan itu. Maknanya amalan itu dianggap memenuhi piawai apabila dia istiqamah. So kalau begitu Masya Allah, dia bukan simple seperti hanya buat selalu. Ini yang kadang-kadang kita betulkan salah faham itu. Sebab orang bilang, oh anak Alhamdulillah dah istiqamah dah ke kelas kita. Adakah dia istiqamah? Kena cek dulu beberapa ciri yang lain. Kena cek dulu ya. Adakah dia istiqamah? Kena cek beberapa ciri. Okey. Sebab itulah istiqamah ni paling tidak ada padanya tiga benda, tiga ciri. Ya. Yang pertama adalah as-sahih. Ya. Apa yang dibuat itu adalah benar. Apa yang dibuat itu adalah benar. Sesuatu benda yang istiqamah, pertama sekali, benda yang dia buat itu adalah benar.
Seorang yang solat tapi tak berwudu dah 20 tahun dah, boleh tak kita namakan dia itu istiqamah? Nampak? Kita tak boleh namakan dia istiqamah. Sebab syarat yang pertama dia buat dah tak sahih, tak benar, tak sah. Jadi sebab itu Masya Allah, untuk mendapat istiqamah, yang pertama sekali kena benda itu adalah sahih dan benar. Jadi sebab itu Masya Allah, di sinilah peranannya ilmu. Tahu tentang rukun, tahu tentang syarat, tahu tentang sah, tahu tentang batal sesuatu perkara. Ya. Sebab itu saya katakan sekali lagi bahawa istiqamah adalah standar dan piawai dalam satu perkataan. Sebab itu kata Nabi, fastaqim. Nabi sebut fastaqim, satu perkataan pendek, maka istiqamahlah. Maka istiqamah tersebut rupanya nak capai pada dia, pertama sekali sahih, tahu sah, tahu batal, tahu rukun, tahu syarat dan segala macam. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua adanya al-juhdu, ataupun an-nashat. Satu benda itu dibuat dengan bersungguh-sungguh, ataupun lebih betulnya al-itqan, Itqan maknanya dibuat dengan sempurna. Dibuat dengan sempurna. Sesuatu benda yang istiqamah adalah satu benda yang dibuat dengan sempurna. Satu benda yang dibuat tidak sempurna, walaupun dibuat berterusan, maka dia tidak dinamakan sebagai istiqamah. So dia mesti itqan, mesti buat dengan bersungguh. So kita yang datang dalam ni boleh jadi istiqamah dan mungkin tidak. Kalau kita buat lebih kurang, apakah kita tidak namakan? Adakah kita layak untuk dinamakan istiqamah dalam beramal seandainya kita tidak buat dengan bersungguh ataupun dengan itqan? Yang ketiga, yang ketiga adalah yang kita maksudkan adalah ad-dawam. Ad-dawam buat dia adalah continuously, berterusan. So buat berterusan, maka itulah salah satu daripada ciri istiqamah tersebut. Okey, InsyaAllah. So saya ambil kesempatan saja sebab kita nak berbincang tentang yang kita katakan bahawa hidayah itu terbagi kepada dua, yang qasimu ila qismaini ra'isiyain. Yang pertama adalah intibaha, dan yang kedua adalah istiqamah. So istiqamah ini cirinya, satu jalan yang istiqamah adalah jalan yang sahih, jalan yang itqan, jalan yang dawam. Barulah jalan itu disebut sebagai jalan yang istiqamah. So istiqamah sahih, itqan dan ad-dawam. Baik. Untuk mencapai istiqamah ini, saya melihat pada beberapa perbahasan mufassir cuba nak mengupas supaya nampak bahawa hidayah itu yang pertamanya adalah yang kita dibangunkan oleh Allah untuk kita bersyukur. Yang kedua, kita kena terus kekal melaksanakan supaya kita terus istiqamah, yakni terus betul, terus bersungguh, terus berkekalan. Maka kan itu mereka memecahkan kepada 5 hidayah. Nak mencapai istiqamah ini ciri dia. Nak mencapainya ada takwa. Nak mencapainya ada pada 5 hidayah. Nak mencapai hidayah ada 5 benda. Ada benda 5 sub hidayah yang kita kena fahamkan untuk kita mencapai hidayah istiqamah. Yang pertama sekali disebut sebagai hidayah ijadiyah. Hidayatun ijadiyatun. Ijadiyah.
untuk mencapai untuk memahami hidayah istiqamah ataupun apa yang ada di dalam hidayah istiqamah tersebut. Kita tahu bahawa hidayah istiqamah adalah jalan yang lurus, jalan yang bersungguh dan jalan yang berterusan sampailah kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu untuk memahami hidayah istiqamah ada beberapa hidayah yang ada kaitan dengannya. Sehingga akhirnya kita tahu bahawa semua benda adalah dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur. Surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Apa makna Allahu nurus samawati wal ardh? Allah cahaya, Allah memberi cahaya, ya, langit dan bumi, ya. As-samawat dalam bentuk plural, wal ardh dalam bentuk single, ya. Allah memberi cahaya. Maka kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar-Razi mengambil perkataan Ibnu Abbasin, maka kalimah Allahu nurus sama, nur adalah bermaksud hidayah. So maknanya hidayah Allah lah yang menjadikan. So oleh kerana hidayah Allah lah yang menjadi langit dan bumi, maka hidayah yang pertama untuk memahami istiqamah tadi, hidayah ijadiyah. Apa ijadiyah? Hidayah menciptakan. Hidayatun ijadiyatun, hidayah menciptakan. Rupanya untuk mencipta itu adalah, ataupun tercipta sesuatu benda itu, dia adalah hidayah daripada Allah. Sebab tu Allah kata Allahu nurus samawati wal ardh. Daripada alam ini tidak ada, langit tidak ada, bumi tidak ada, dan kemudian ada tercipta. Maka ada tercipta itu dengan hidayah yang nombor satu. Nama hidayah itu adalah hidayah ijadiyah. Daripada kalimah aujada yujidu, ijad, ya, aujada yujidu, ijad maknanya hidayah yang sebab terciptanya semua kainat. Ingat balik aku maksud cipta dulu? Ingat balik aku maksud cipta? Satu benda yang tidak ada. Satu benda yang tidak ada dalam bahasa Arab disebut apa? Disebut Adam. Bukan Adam. Adam. Ya, Adam min tak wujud. So, alam ini selain daripada Allah, dulu adalah Adam. Adam maknanya adalah, ya. Kemudian sekarang wujud. So, daripada Adam ke wujud ini, dia ada satu fasa, namanya fasa itu adalah al-khalqu, penciptaan. Maka Allah lah yang mencipta, dan yang mencipta itu adalah hidayah Allah Subhanahu. Allah yang memilih apa benda yang nak jadi atas seluruh alam ini. Allah yang memilih ada apa benda yang nak wujud dan ada benda yang terus ada dan tak ada lah. Ya. So, mengadakan dan mentiadakan adalah hidayah Allah. Nama hidayah itu adalah ijadiyah. Okey. Kita ada tak ada? So ada kita ni dengan apa? Hidayah dari Allah tu yang kita nak cuba nak rasakan ni. So keberadaan kita dan seluruh alam, sebab tu Allahu nurus, seperti cahaya yang menerangi atau kena pada semua benda, begitulah hidayah kena pada semua benda. Nak bagi tahu ni sekarang ni, tujuan saya cakap ni supaya merasa besarnya pada kalimah, menyebut kalimah ihdinas siratal mustaqim, bukan benda-benda kecil-kecisan, tetapi hatta tercipta seluruh kainat ini adalah dengan kalimah hidayah, dan nama hidayah itu adalah hidayah ijadiyah. Okey, kemudian
konteks kita, ya, dalam konteks kita tadi apa dia? Allahu nurus sama wal okey, nampak tak? Siapa yang buat as-samawat? Hidayah Allah. Dengan apa tercipta bumi? Hidayah Allah. Okey, semua ini tercipta dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah itu namanya adalah ijabiyah. Okey, sekarang ni kita tengok kita dekat mana? Al-Ard. Okey. Siapakah yang menguruskan Al-Ard ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Okey. Mana ja'il? Semangat lah tu. Siap kawan-kawan, terkejut kan, masya-Allah. Ada yang mengantuk sikit tertidur, masya-Allah ya. Allah, minta maaf ya. Bukan ada semangat lebih sikit ya. So mana ja'ala? Mana jadikan? Mana jadikan? Ya. Ja'ala syai'un. Bukan min adam ila wujud, tetapi min wujudin ila wujudin. Daripada satu form kepada satu form yang baru. Dia telah ada tetapi diformkan. Maka sebab itulah bila Allah kata inni ja'ilun, min Allah dah membuat Adam itu di satu tempat. Ya. Kemudian Allah jadikan yang jadi ini, nak jadikan dia di atas muka bumi. Sebab tu Allah tak kata inni khaliqun fil ardi, sebab untuk words itu tidak tepat. Sebab Allah nak bagi tahu Adam ini telah ada, akan diadakan, dan kemudian benda yang ada ini nak diadakan di tempat yang baru. Maka Allah gunakan kalimah ja'ilun fil ardi khalifah. Mana khalifah? Mana khalifah? Banyak orang tanya kan, kenapa Ustaz? Masalahnya tak seronok cakap seorang, saya cakap bertiga orang kan, nampaklah macam meriah sikit kan. Dia orang dengar macam apa dalam kan. Dia bising sikit tak apa. Khalifah bermakna ganti. Khalifah bermakna ganti. Ya, sebab tu kita bangun waktu pagi, Masya Allah, malaikat dah berdoa, Ya Allah, tolonglah bagi setiap yang sedekah pada hari ini, baginya khalif, pengganti. Harta yang dikeluar ganti, Ya Allah. Dia keluar sebagai seorang fakir. Wahai Tuhan, malaikat tolong doakan kita ni. Malaikat berdoakan rezeki kita dengan, Ya Allah, Engkau gantikan, Ya Allah. Kerana Engkau maha kaya, Ya Allah. Allah Rabbi ya. Sebab itu doa setiap pagi ya. Malaikat untuk setiap orang ya. Dan Ya Allah, bagilah setiap orang yang bakhil itu, Ya Allah, apa? Tertahan, hartanya tak akan berkembang. Tahan Ya Allah hartanya, dan bagi setiap yang bersedekah Engkau berikan. Baik. Khalifah maksudnya adalah pengganti. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Digelar apa? Khalifah. Sayyidina Umar? Amirul Mu'minin. Sebab tak kena. Sebab Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah, pengganti Rasul. So, kalau Sayyidina Umar nak menggunakan perkataan, dia guna kata apa? Kalau dia nak teruskan juga, perkataannya adalah khalifatir Rasul, pengganti kepada pengganti Rasul. Sayyidina Utsman Al-Affan pula pengganti kepada pengganti kepada pengganti Rasul. Sayyidina Ali pula pengganti kepada pengganti kepada pengganti kepada pengganti Rasul. Sayyidina Hasan sekejap, pengganti kepada pengganti kepada pengganti kepada pengganti Rasul. Dah pernah lah. Muawiyah pula. Sebab sampailah kerajaan Uthmaniyah tumbang, khalifah Islam berjumlah 99 orang. Tak ada 100.
Ya, 99 jadi khalifah, habis 5 tahun pemerintahan. Ya, tukar orang lain dah. Jadi Masya Allah, khalifah bermakna pengganti. Baik, okey, please fokus pada art ini. Maka selepas hidayah ijadiyah, maka ada satu lagi hidayah. Daripada begitu banyak benda yang ada di atas muka bumi ini, maka pada ketika itu kita mendapat satu hidayah, namanya hidayah insaniyah. Hidayah yang dibangsakan sebagai manusia. Kita alhamdulillah tak jadi biri-biri, tak rasa pun hidayah minta maaf saya, tak jadi tenung, tak jadi selain, tak jadi tiang-tiang, ya, tak jadi mineral water, tak jadi gelas, tapi jadi insan. Sedangkan Allah mengangkat kedudukan insan. So kita kena rasa, saya nak sedang sebut ni bahawa kita sedang masuk, zoomkan daripada penciptaan yang besar, daripada kewujudan, nak memahami hidayah istiqamah tu, bahawa berterusan itu Masya Allah, supaya kita tahu bahawa hidayah istiqamah dalam itu bukan sekadar wujud, tetapi aku tercipta wujud sebagai seorang insan. Alhamdulillah. Okey. Kemudian hidayah yang ketiga adalah hidayah insan tersebut, hidayah aqliyah. Aqliyah, akal. InsyaAllah ya. Baik, maka dengan hidayah akal itu, semua ini saya cerita ni secara umum. Sebenarnya dalam reference tentu hidayah insan itu adanya sokongan-sokongan. Hidayah akal adanya sokongan. Bila Allah menyebut ulul albab sebagai contoh, maknanya Allah memberi petunjuk kepada akal-akal dan hati. Jadi sebab itu hidayah yang berikutnya ada nama hidayah aqliyah. Ya, dengan hidayah itu manusia insan terbagi pada dua. Ada yang ghairu aqil dan aqil. Ghairu aqil tak berakal, ya. Gila, bengong. Alhamdulillah, kita adalah orang yang Allah beri akal. Okey, kemudian atas akal tersebut maka datang lagi satu lagi hidayah. So kita sedang berjalan, so ingat istimrar, nak menunjukkan bahawa hidayah itu berterusan. Dan nak cerita ni bagaimana flow berterusan, supaya nanti insya-Allah ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ditanyakan soalan, adakah tak dianggap tahsil al-hasil? Ya, dalam usul fiqh ada satu benda namanya tahsilul hasil. Tahsilul hasil adalah ada benda yang dah ada, kita tak perlu adakan lagi. So bila benda tersebut ada, kita adakan sekali lagi, maka nama perkara tersebut tahsilul hasil. Adakah seseorang yang minta ihdinas siratal mustaqim? Bukankah kita telah ada di atas jalan yang lurus? So apakah perlu lagi kita minta berada di atas jalan yang lurus? Itu maksud dari tahsilul hasil. InsyaAllah kita tujuannya nanti supaya kita nampak bahawa hidayah istiqamah itu panjang. Apa hidayah yang saya sedang cerita ni? Aqliyah. Berapa ni? Pertama ijadiyah, kedua insaniyah, aqliyah. Okey, maka di atas aqliyah itu dan kita naik pada satu lagi hidayah, namanya hidayatun diniyah. Hidayah beragama. Menjadikan alhamdulillah kita bukan sekadar aqilun, tetapi seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Itu yang tadi sebelum tadi saya cerita, bukankah saya telah jadi Islam dan saya telah dapat hidayah ini, maka apakah perlu lagi saya minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat hidayah yang saya telah dapat? Ya. Okey, ya. Maka sebab itulah kalau kita tengok dalam tafsirul Qurtubi, terus bila sebut ihdina, dia terus
syarahkan ihdina bermakna ayyi tamassak bihi. Ayyi tamassak bihi, yakni maksudnya adalah kekalkan kami. So, sebab itulah kita kena minta berterusan. Kenapa? Sebab hidayah dini yang ini seperti hidayah yang lain, kita minta dianya berterusan. So, hidayah yang keempat adalah hidayah dini. Maka dengan sebab dini inilah, sebab itulah Sayyidina Umar menangis sangat bila mengingatkan kali ini. Kenapa? Sebab mengingat betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan beliau seorang Muslim, ya, menjadikan beliau seorang Muslim. Dan sebab itulah semua yang saya kasih sekalian, saya mengajak kita, bukan sekadar kita nak bincang-bincang tafsir, tapi duduk dalam keadaan muhasabah sejauh mana kita pernah menangis sebab kita pernah menjadi seorang Islam. Sebanyak mana air mata kita pernah kita lelehkan dan nak tunjuk betapa terima kasihnya kepada Allah kerana aku jadi seorang Islam. Dan saya selalu mengandaikan dalam keadaan kita susah sekali mungkin, kita kesempitan wang mungkin, dalam keadaan mungkin kita susah, tidak berpunya, tiba-tiba datang seorang hamba Allah bagi duit kat kita, bagi 20,000 contohnya. Anak tak settle, rumah pula ada masalah, kereta ada masalah, bil tak bayar, contoh-contoh. Tiba-tiba Masya Allah seorang bagi 20,000. Apa berlaku pada diri dia? Spontan, spontaneous. Syukurnya dia, syukurnya dia macam mana? Sampai tahap macam mana? Happy-nya tu je. Alhamdulillah. Payah nak faham kalau ada bagi-bagi seorang tu boleh dapat faham nak andai-andai ni macam tak masuk lah. Spontan seorang tu menangis. Spontan seorang menangis. Spontan orang tu sujud, Masya Allah. Spontan sujud. Tengok main bola, cukup lah. Tak payah boleh sangat. Lawan punya susah, tiba-tiba skor 1 gol. Sujud masalah tu. Kenapa? Sebab terlampau gembira. Persoalannya adalah, ini persoalan yang saya takut nak menyebutnya adalah sejauh mana kita pernah menangis, sejauh mana kita pernah bersyukur, sejauh mana kita pernah sujud syukur kerana aku jadi seorang Islam. Sedangkan Islam ni sama je macam Islam Sayyidina Umar tu, tak ada beza. Islam yang sedang kita anut ini, itulah sebiji Islam Sayyidina Umar. Itulah sebiji Islam para sahabat. Sama, tak ada beza. Solat yang sama, puasa yang sama, Quran yang sama, tetapi Masya Allah kita tak rasa pun berharga macam mereka. Ya, sebab itulah kadang-kadang kita rasa tak cukup lagi kemuliaan Islam ini. Ya, sebab itulah ingat perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab, kunnal azillah fa'azzana Allah bil Islam wa ma yabtaghi al-izzata bighairi Islam ahanahu Allah. Ini perkataan keramat yang disebut oleh Sayyidina Umar saat pembukaan kota Baitul Maqdis. Ya, pembukaan kota Baitul Maqdis. Bila tengok cerita tu menarik juga sebab apa? Sayyidina Umar dihantar oleh Amr al-As yang menjadi gubernur pada ketika itu, menjadi gubernur. Ya, menjadi gubernur. Dan kalau kita pergi ke Palestin, baru juga kita tengok bagaimana zaman Sayyidina Umar. Ini keluar sikit tak apa ya? Boleh baik dia Allah ya. Tengah kelas saya tak boleh Ustaz fokus tafsir Ustaz ya. Saya kembang-kembangkan dia, Masya Allah ya. Okey. Kita tengok ya, bila kita pergi saya kesempatan ke sana dan kemudian tengok ya, rupanya cara Sayyidina Umar menakluki Palestin adalah dengan pertama sekali sekarang nama sekarang Syria ya. Okey, ditakluki. Mesir ditakluki. Mesir adalah bila Syria Syam ya ditakluki, kemudian Mesir ditakluki, dan buahnya adalah pembukaan kota Baitul Maqdis. Ini zaman Sayyidina Umar. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi nak ambil balik menggunakan kaedah yang sama. Jadi sebab itu sebenarnya musuh ditakut tentang perkara ini. Apabila Syam, bila Mesir kelihatannya macam satu masa dulu macam nak jadi okey,
Sebab dia tahu kalau tiba-tiba Syam okey, ya, Syria okey, Mesir okey, maka yang akan tak okey adalah Israel. Satu, dia make sure that Syria terus tak okey dan Mesir terus tak okey, so mereka masih lagi kekal di sana. Masya Allah. Okay. Cerita yang saya nak cerita ni, perkataan tadi, tetapi saya bukan nak kata nak keluar cerita saja sembang-sembang tak, tetapi nak bawa sampai dalam hati hidayah yang keempat ini, supaya kita nak rasakan dalam hati kita betapa hidayah itu besar sangat, sehingga kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim. Pada satu hari mintalah dalam keadaan menangis. Saya sebut pada diri saya, seolah-olah saya sebut pada tuan-tuan yang saya kasihi, tetapi saya sedang sebut pada diri saya. Sebutlah kalimah ihdinas siratal mustaqim dalam keadaan menangis seperti Sayyidina Umar. Sebab itu kita kena ada dia punya contoh dia. Dan Sayyidina Umar merasakan bahawa bila beliau merasai dan memeluk agama Islam tersebut, dan dia sayang bukan main, dan dia kata kepada dia, kunnal azillah. Kita pernah experience, kita pernah mengalami pengalaman menjadi orang hina. Kunna past tense. Kita dulu hina. Ceritanya macam mana? Ketika dapat putusan daripada Amru al-As, kirim surat kepada Amirul Mukminin untuk buka. Sebab bila Islam kepung Baitul Maqdis, the old city itu adalah sekarang kalau kita pergi, itulah zaman Nabi dulu. Dan saya percaya bahawa saat digambarkan kepada Rasulullah menceritakan kepada orang tentang, bukankah nanti antara lagi Isra Mi'raj kan? Kelas kita nanti Isra Mi'raj, kita cerita mungkin kita keluar sikit ke Isra Mi'raj, masuk balik Fatihah, memang tak habis lah Fatihah kita ni. Tetapi ada kaitan kan, bukan sesaja keluar sesaja dah ya. Tadi Allah Akbar. Old City itu adalah yang memang ada sejak zaman Nabi. Sebelum zaman Nabi, 1000 tahun sebelum itu dah ada. Masjid Aqsa adalah tempat kawasan sahaja. Dia adalah kawasan lapang sahaja, kawasan cliff macam tu. Dan kemudian the old city lah yang bila orang Arab cabar Nabi, dan Nabi cerita tentang gambaran, maka Nabi kata dalam Sahih Bukhari, maka Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan sehingga Nabi boleh bercerita berapa anak tangga untuk sampai naik ke the old city. Berapa banyak tembok-tembok dan tiang-tiang di old city. So nampak dalam bentuk 3D. Depan Nabi, okey, ada 5, 10. Jangan tengok berapa tiang dalam kelas ni. Hari-hari mari kan tak bilang. Okeylah. Baik. Jadi nak cerita ni semua yang saya kata, saya cerita old city, maka gerbang itu ketika tentera Islam kepung dan tempat tersebut dianggap suci. Dan untuk makluman, for your information, pada saat pembukaan kota Baitul Maqdis tidak ada walau seorang orang Yahudi. Sebab orang Yahudi telah diusir keluar oleh orang Kristian sejak sekian lama. Sebab tu orang Yahudi tidak ada hak sebenarnya. Pada pembukaan tersebut, orang Yahudi sejak daripada asal tak ada. Dan Sayyidina Umar masuk, dan kerana baik di Islam, Sayyidina Umar bawa orang Yahudi sekali. Dan baiknya orang Yahudi, dia halau kita keluar. Kita buat masuk dia halau kita keluar. Ya? Baik, salah siapa? Salah siapa? Salah kita, sebab tak jadi macam Sayyidina Umar. Sebab kita tak jadi Sayyidina Umar, Masya Allah, mereka tidak boleh kalau macam Sayyidina Umar, dia orang tak ada upaya. Tapi orang tak macam Sayyidina Umar, ada masalah. Baik, nak ceritanya, maka pada detik itu mereka telah bersetuju untuk tidak merosakkan semua keadaan, dan tentera Islam yang begitu kuat boleh masuk secara percuma. Bishar, dengan syarat pendeta itu datang dan jumpa Amru al-As. Bila jumpa Amru al-As, face to face, FaceTime. Face to face. FaceTime itu ada Apple to Apple, iPhone to iPhone. Baik, dia tengok je kan, dia kata, it's not you. Amru al-As kata, kenapa? Amru al-As pakai seperti seorang gubernur yang begitu hebat. It's not you. Siapa kamu? Ana Amru. Siapakah khalifah kamu? Omar. Aku sangka kamu adalah Omar.
kalau begitu tolong panggil Umar ke sini sebab akan serahkan kunci the old city kepada tangan dia, kita tak perlu buat perang. Maknanya Baitul Maqdis dirampas tanpa tumpah darah, dan benda yang sama dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan benda yang tak sama berlaku bila Yahudi dan Kristian mengambil balik, ya, sebab 30,000 orang disembelih hidup-hidup pada hari mereka menawan Baitul Maqdis. Okey, tulis surat. Dulu kan tak boleh nak pasal, maka dihantar, utusan hantar, dan Sayyidina Umar berada di Madinah pada ketika itu. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab, Masya Allah, dapat surat tersebut. Bila dapat surat tersebut, maka dia pun panggil khadam dia, pembantu dia, dan dia kata macam ni lah, saya ada, kita kena pergi ke Baitul Maqdis, kita kena pergi ke Baitul Maqdis, dan kemudian pergi sana. Tapi dia mengeluarkan peruntukan, ya, unta pribadi, jet pribadi, unta seko je, Masya Allah. So oleh kerana seko saja peruntukan dan kemudian ambil daripada Baitul Mal, maka Umar Al-Khattab pada ketika itu, Masya Allah, dia buat syura. Ini syura, ya, dia buat syura. Okey, kita ada 3 yang kita kena jaga, aku, kamu, unta. So kita akan naik bergilir-gilir, seorang naik, seorang jalan, turun, bergilir-gilir. Buat syura dulu. Maknanya seorang duduk atas dan seorang tarik. Habis satu tempoh, seorang turun, orang dia pula tarik. Selepas satu tempoh, dua-dua turun, jangan siapa naik atas kita. Nampak tak? Dia punya fikir bukan sekadar orang, tapi unta. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Boleh kan kita ni? Boleh ke? Tengok sahabat ni baik tak boleh? Boleh. Macam semangat dia kan? Okay. Semua yang saya kasihkan dan berlakulah, dan dikatakan bahawa Sayyidina Umar telah mengambil, ya, masafah jarak antara seorang dengan seorang adalah 1 surah Yasin. 1 surah Yasin. Maka Sayyidina Umar naik dulu, Yasin wal Qur'anil Hakim. Hadap dia dekat bawah. Sampai habis lah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Turun Sayyidina Umar, orang tu naik atas belakang. Yasin, 15 minit jalan kaki jauh. Jalan kaki padang pasir 15 minit panjang. Just nice. Just nice. Nasi goreng tak bakar kan? Kita tak teruk, kawan tu dah mulai lelok, kawan tu baru nak turun, Masya Allah. Sebab itulah hikmah surah Yasin, surah yang sekira-kira orang boleh selesa membacanya secara berkongsi, ya. Nak baca lebih, ya Allah, ya, hikmah. Maka begini-gini, ya. Maka Sayyidina Umar kemudian dulu turun, Yasin wal Qur'anil Hakim. So maknanya perjalanan yang penuh dengan Quran, ya. Perjalanan yang penuh dengan Quran. Tak pula masa Sayyidina Umar tu, Masya Allah, tarana muka main. Ya, sesuatu kat saya kadang, Masya Allah, laju je, Yasin wal Qur'anil Hakim. Tak, sama je. Masafahnya sama. Sampailah, sebab tu dalam sejarah, bila sampai ke gerbang itu, kebetulan khadam duduk kat atas, Umar kat bawah, dan orang ramai menunggu. Masya Allah, bila orang ramai menunggu, Masya Allah, khadam dah mula driver kan. Maka Masya Allah, dia kata, ya Amirul Mukminin, tukar. Dah, dia kata perjanjian adalah perjanjian. Masya Allah, ya. Maka cuba bayang, driver ni bukan main, uniform baiknya kan. So orang ramai terus menyerbu kepada kumpulan itu, ya, orang-orang pasti datang terus menyerbu. Sayyidina Umar bukan itu, sebab dia nampak Amr al-As pada ketika itu. Apa dia buat? Dia terus pergi kepada Amr al-As, tarik ke tepi tembok. Dikatakan dia pegang baju dan disentak sampai melas leher, sebab Amr al-As memakai baju baru pada ketika itu. Dan keluar perkataan ini, kunnal azillah, ingat kita dulu hina.
Dan kita jadi mulia, ingat wahai kamu, wahai gubernur yang aku lantik, kamu jadi mulia bukan sebab kamu, tetapi kerana Islam itu. Dengan sebab Islam itu mulia, siapa yang meletakkan dirinya sebagai Islam, dia mulia seperti mana Islam itu mulia. Dan barang siapa yang mula berfikir untuk cari kemuliaan selain daripada Islam yang mulia tersebut, tunggu, kata Sayyidina Umar, Allah yang akan menghina dia. Bukan musuh hina kamu, bukan orang bawah hina kamu, bukan isteri kamu hina kamu. Yang akan hina kamu siapa? Allah hina kamu. Maka Amr al-As dikata ni kerana maslahah. Kenapa masalah? It's okay lah. Mana paling ijtihad dia, aku tak nak nanti orang nampak macam orang-orang. Sebab begitu juga, sebab ada hadis Nabi yang orang yang takabur kena balas dengan takabur. Ya, jangan loy sangat. Itu pandangan. Okey. Balik pada cerita tadi. Actually point dah sampai. Tapi cerita tadi, apa yang berlaku di tengah-tengah kerumunan tadi, yang si driver kata, no, bukan saya. So mana? Tu, maka mereka ramai pergi dan berkeliling kepada Sayyidina Umar. Dan terus mereka kata, benarlah. Ingat, masa dia jumpa Amr al-As, ini bukan orangnya. Rupanya, dah ada dalam kitab mereka yang lama, kamu pasti akan kalah kepada seorang pemimpin yang saat dia membuka gerbang ini, dia berjalan kaki dan pembantunya berada di atas unta. Itu tertulis dalam kitab tersebut. Jadi Amr al-As datang dalam keadaan itu, dia tak kena kekal. Sebab dalam kitab lama mereka mengatakan bahawa sesungguhnya akan diserahkan kepada orang yang dia berjalan kaki, khadamnya berada di atas unta. Dan mereka membilang berapa banyak dan mendapati ada beberapa tampung baju, dan jumlah tampung baju itu telah ada juga dalam kitab tersebut. Berapa tampung baju? Sebab Sayyidina Umar tu dia pakai, tapi janganlah buat tuan-tuan ya. Datang apa ni, Masya Allah ya. Keadaan ya. Bahkan ada di antara tu yang Sayyidina Umar tampung dengan kulit unta. Ya, Masya Allah ya. Jadi tertulis. Tetapi kenapa? Sebab bukan isu tampung, bukan isu jalan kaki. Sebab yang menyebabkan mulia bukan jalan kaki dan baju, tetapi Masya Allah yang mulia adalah agama yang itu dikatakan hidayah yang sedang ada dalam diri setiap orang yang ada di sini sekarang. Tanpa hidayah itu kita tak akan berada di sini. Maka hidayah yang keempat, kita dah capai istiqamah tadi. Maka hidayah itu namanya hidayah diniyatun, yakni islamiyatun. Maka yang saya nak tanya pada diri setiap orang anda, sejauh manakah anda, kita cerita jauh sampai ke Palestin, duduk atas unta bersama dengan Sayyidina Umar, tengok orang begitu ramai datang. Sejauh mana anda dapat merasakan dalam diri, maksud saya ya, anda dapat merasai dalam diri, Masya Allah, mulianya. Dan mulianya itu bukan kerana nama Umar, bukan kerana unta, bukan kerana baju, tetapi kerana Islam. Dan itu sedang ada dalam diri. Syukur kepada Allah. Baik, kemuncak daripada hidayah diniyah adalah hidayah taufiqiyah. Hidayatun taufiqiyatun. Okey. Berapa kita sebut hidayah? Dan memahami lima inilah kita dapat faham maksud istiqamah tersebut. Maknanya rupanya dia adalah satu journey untuk capai, bermula daripada tidak ada sampai kita ada, kemudian ada sebagai seorang manusia, insan, dan insan yang berakal. Dengan akal kita beragama, dengan agama sekarang kita mendapat taufiqiyah. Mana taufiq? Mana taufiq? Mana taufik? Ada sarapan. Baik semua yang kadang-kadang saya sebut begitu, tuan-tuan jangan tersinggung. Just gurau, saya gurau just kadang-kadang supaya ada sikit variation je ya. Singapura sensitif Ustaz, yang kami ni adalah Masya Allah puasa Ustaz. Tersinggung. Just orang kata supaya kelas kita ni
Sebab itulah macam kita katakan bahawa orang dewasa macam kita, lebih kita gembira, lebih banyak ilmu terserap. Lebih kita rasa tak best, ilmu makin sedikit masuk. Jadi sebab itu, just create lah supaya macam kita macam best je.